Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Muslim dan juga non-Muslim. Welcome back to channel Dak Ajam. Alright, mungkin ramai yang tertanya mana pergi Dak Ajam dalam tempoh 5-6 hari ni, kenapa video tak keluar. Sebenarnya awal tahun baru ni sibuk sikit sibuk dengan kerja, sibuk dengan bercuti. Jadi aku ambil putusan ujung tahun aku ambil cuti sikit. Aku keluar dengan family aku buat berjalan. Jadi aku bawa anak-anak aku pergi berjalan, wife aku pergi berjalan. Cukuplah masa. Jadi aku tak ada pergi ride sebab musim hujan. Jadi aku nak cuba elakkan keadaan yang mungkin tidak selesa untuk aku ride. Namun bagi rider-rider yang jiwa kental, setakat hujan apalah sangat, betul tak? Cuma banjir je yang menjadi penghalang. Jadi kita doakanlah, harap banjir ni cepat reda lah. Hari ni sebenarnya aku nak kupas sikit pasal Yamaha Y suku. Tapi bukan suku lagi dah, tak silap aku CC dia 155 Dan dia teaser mengatakan 155 ni menggunakan enjin asal base daripada R15. Namun aku tak sure, nanti kita akan kupas. Jadi aku amat tertarik sangatnya sebenarnya dengan enjin dia yang baru ni, sistem enjin dia yang baru. Tak kisahlah dia ambil enjin siapa ke, tapi dia masih lagi dalam body Yamaha. Okey, setelah beberapa teaser mengatakan ataupun disiarkan menjadi perbualan di seluruh media sosial, Yamaha akhirnya melancarkan satu model exciter. Namun exciter ni daripada model Vietnam model Vietnam baru saja keluar di pasaran Vietnam. Telah mendapat pembaharuan, iaitu pembaharuan yang menyentuh kepada panel badan, body dia, enjin serta transmisi dia 6 kelajuan Tapi sebelum tu aku nak teruskan, kalau korang nak cari barang Fastrac original, korang boleh PM aku. Kalau korang nak cari dengan harga murah, boleh PM Dan. Untuk harga combo, Dan akan bagi harga yang terbaik untuk korang. Okay, alright. Okay, kita sambung balik. Exciter 2021 ni yang baru dilancar di Vietnam ni digerakkan oleh enjin yang sama seperti R15 dan juga MT-15, iaitu satu unit silinder, satu blok, satu enjin, satu blok, satu head. Tapi 155cc dengan suntikan bahan api, menggunakan sistem single overhead cam. Masih lagi menggunakan single overhead cam, yang mana banyak kita tengok kat page yang mengatakan, cakap alah baru single cam je pun. Mungkin Y15 model baru ni mungkin dapat bersaing dengan RS ataupun SYM 185 dalam kategori standard Okey, kita tengok dekat sini kalau korang perasan yang apa yang menarik dekat situ yang aku suka sangat adalah sistem VVA dia, iaitu Variable Valve Actuation Itu adalah satu keadaan yang mana dia sebenarnya macam VTEC tau. Kalau korang perasan VTEC, dia ada 3 loop cam Cam dia ada satu benjolan tengah. Bila dalam keadaan 1 RPM dia naik, VTEC tu akan terbuka. Dia akan dekat rocker arm tu akan satu injap, dia akan tendang lagi cam yang tinggi tu untuk valve intake tu naik lebih tinggi dan lebih dalam untuk memberikan power yang lebih daripada keadaan below RPM. Jadi kalau korang perasan, sebenarnya sistem VTEC tu dengan VVA ni sebenarnya sama. Kalau kita perasan dulu budak-budak yang dekat dataran tu yang main VTEC, diorang main sprint depan tail light tu, diorang ada guna VTEC controller, spoon punya VTEC controller. Diorang kasih adjust VTEC tu buka 2000 RPM. Maknanya starting tu VTEC dah koyak dah, 2000 RPM VTEC dah koyak. Sebab adjustable VTEC tu dia boleh adjust. Sama juga dengan VVA ni sebenarnya. Dalam pemikiran aku, apa yang menarik, sebab mungkin nanti akan ada produk aftermarket yang keluarkan satu VVA controller. Maknanya korang boleh adjust dekat button ataupun kat tangan sambil korang bawa. Korang boleh, sebab dia digerakkan oleh motor elektrik Motor elektrik tu dia akan tolak satu benda dekat head tu yang pergi ke rocker arm. Dia akan masuk kepada high cam tu untuk memberikan kuasa yang lebih. Jadi korang akan rasa macam sentapan ataupun peak power tu bertambah. Alright, kalau kita tengok kat graf 6000 dia slow maintain, naik 6100 dia naik tengok dia macam VTEC Itulah sistem VVA sebenarnya yang amat aku tertarik sangat dengan sistem VVA tu. Jadi bagi aku benda ni sangat menarik Dan kalau kau nak tahu, untuk Y suku model baru dia, kuasa kuda dia adalah dianggarkan sekitar 17.7 horsepower pada RPM 9500. Jadi bagi aku kat situ kuat lah 17 HP berbanding dengan HP Y15 standard sekarang lebih kurang 14 14-15 macam tu lah lebih kurang.
dan dia menghasilkan lebih kurang 14.4 Newton meter of torque pada 8,000 RPM. Jumlah kuasa ini sedikit kurang berbanding dengan R15. R15 mencatat HP pada 19 HP dan juga Newton meter of torque sebanyak 14.7. Jadi dia ada beza sikit lah. Maknanya R15 lagi padu, walaupun ada orang kata enjin dia sebiji daripada bawah sampai ke atas menggunakan enjin R15, namun dia sedikit kuasa dia kurang sikit daripada R15. Jadi R15 masih menang. Dan perubahan utama yang dilihat jelas adalah penampilan dia. Penampilan dia mana semua panel badan dia telah berubah. Ini adalah satu serba baru berserta dengan lampu jenis LED dia juga. Andalan utama dia di bahagian atas, dia punya kunci dan juga rekaan lampu belakang dia juga lain. Tu yang aku cakap tu, rekaan lampu belakang dia diinspirasikan oleh R1 tak silap aku. Itu Yamaha yang bagi tahu. Selain itu juga kalau kita tengok dia punya kaliper depan ada 2 port piston berbanding dengan Y15 sekarang ni cuma single port. Jadi yang menjadi kebanggangan dia sekarang ni 2 port tu hanya diberi pada motor yang premium. Maksudnya kalau korang beli yang motor spek biasa, korang tak dapat 2 port, korang dapat single port. Maknanya premium mungkin harga dia keras sikit, bukan premium mungkin harga dia murah sikit. Tapi murah sebab apa? Kaliper tak dapat dan lain-lain ada tak dapat. Kita pergi pula kepada bahagian meter. Bahagian meter dia kalau korang perasan, dia menggunakan unit GTX LCD yang baru yang memaparkan semua informasi dengan terang termasuk kelajuan, tahap RPM serta kedudukan gear pada bahagian butang, kawalan dan pemegang selain fungsi biasa. Penunggang juga disediakan dengan butang kill switch. Killer switch semua ada serta lampu pemotong pass light. Disebabkan semua panel badan model ini adalah serba baru, tempat duduknya adalah juga baru. Tempat duduk kalau kau perasan dah tak macam yang lama. Shape dia, dia bentuk dia dah lain. Dan body dia kalau kau nampak macam pendek sikit. Aku tak sure body tu memendek ataupun swing arm dia panjang. Dan satu lagi pembaruan dia, tangki minyak dia telah diperbesarkan berbanding dengan Y15 lama, iaitu sebanyak 5.4 liter. Tak silap aku kalau Waisuku 4.2 liter lebih kurang macam tu. Sementara fork depan juga Yamaha ada claim untuk menjadikannya lebih tinggi 10 mm. So sebelum ni mungkin Waisuku 90 mm, jadi ini dah jadi 100 mm. Dia lebih 10 mm lebih tinggi. Manakala monoshock pula didatangkan dengan pelindung baru. Pelindung ni cuma cover sajalah. Cuma monoshock tu kita tak sure coil dia masih sama ataupun panjang pendek dia dah berubah. Dan version VVA ni juga didatangkan dengan 3 spek iaitu GP Edition, Premium dan juga Standard. Seperti kita tahulah, yang GP Edition of course lah semua dapat. Premium pun semua dapat. Kebanyakan lah. Bila GP Edition ni dia memang special sikit. Jadi yang Standard ni jadi masalah. Kenapa yang Standard tak dapat 2 portnya brake depan? Ini yang menjadikan kebengangan kepada masyarakat. Okey, selain itu juga Exciter VVA ni masih lagi menggunakan kelengkapan lain seperti rem masih 17. Tayar yang diberi pun masih pada macam Waisuku yang aku pakai sekarang ni. Bila beli kat kedai, tayar dia 90-80 depan, belakang 120-70. Dan untuk version Standard sebenarnya kau bukan saja tak dapat twin port punya kaliper depan, kunci smart key tu tak dapat, dan juga pengecas 12 volts tu. Ini cuma tak tersedia pada premium dan juga GP Edition saja. Okey, secara keseluruhan bagi pendapat akulah, ini pendapat aku peribadi aku rasa Y15 version baru 155 ni sangat menarik. Kalau aku ada peluang untuk ambil pun aku memang nak ambil sangat, sebab body facelift dia tu memang cantik. Dia punya body kau nampak macam buruk, tapi sebenarnya dia buat macam cutting facelift. Dia aerodynamic, cantik. Jadi bagi aku motor ni kalau keluar nanti memang jadi fenomena aku rasa. Tak tahulah macam mana diorang buat dekat Lita Drag nanti sebab dia ada VVA semua. Macam mana diorang nak setting VVA tu nak open berapa RPM, sebab 200 meter tu cepat. Jadi aku masih tak boleh nak fikir betapa shock waktu tu kalau model baru 155 VVA ni dah ada dekat Lita Drag. Jadi aku tak sabar sebenarnya nak tengok benda tu. Bagi aku benda ni sangat
cun lah kalau memang aku nak ambil kalau kau ada peluang. Jadi kalau korang itu saja aku ingat aku nak ulas pasal Y15 VVA 155 yang baru ni. Kalau korang rasa macam ada kekurangan ataupun korang suka aku punya konten yang baru ni, korang boleh komen kat bawah. Namun konten-konten lama aku tetap teruskan. Ini cuma sampingan-sampingan je untuk sedikit info, sama-sama kita sembang. Korang boleh sembang, aku boleh sembang. Jadi yang mana aku tak boleh layan, aku tak layan lah. Aku boleh layan, aku layan. Tapi kalau korang ada info nak komen, korang boleh komen kat bawah. Okay, korang boleh like, share. Okay, tu saja aku nak share. Ciao. Aku dah on dulu.